السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, yang dikasihi Tuan Imam, ada Jawatankuasa, pegawai masjid, pimpinan masyarakat, Ustaz yang sahabat dan nak tanya nama tadi tu ya, Ustaz Muqaddimah. Alhamdulillah, cantik mukaddimah tuan-tuan ya. Patut dia boleh teruskan aja kuliah tu tadi, atau kita berkolaborasi pada malam ni. Tuan-tuan, percayalah bahawa manusia ni hebatnya mengatur je, macam-macam planning buat tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita bermain dengan hakikat Allah yang mengizinkan. Oleh sebab itu pertemuan kita malam ni Allah pilih dah. Saya tadi tengok sempit jalan, traffic light rosak. Saya cakap tak ada harapan dah malam ni. Walaupun flyer kau main semangat lagi, tak dan nak sampai. Tapi dalam hati saya jauh, kalau berkatlah perjumpaan malam ni kau mudahkan jalanku. Mudah juga tuan-tuan ya, Allah berizin walau 5 minit. Tuan-tuan, ustaz lain sampaikan banyak dah berkaitan dengan maulid ini. Cuma saya nak pesankan biar telinga saya dengar. Boleh jadi maulid ni terakhir. Bukan nak bagi takut, kerana saudara mara, rakan-rakan taulan yang sama-sama sambut maulid yang tahun lepas ni, ada yang tak ada tahun ni. Teringat kita baru ni sama-sama berarak dalam kampung, main lagi berarak keliling kampung, daripada surau ke masjid, semangat dengan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak rap jalan dah belakang tu, tua-tua dah tuan-tuan ni, semangat lagi bertempik dengan selawatnya, semangat sungguh. Ada yang keluar hingus pun ada, lelah habis semua tuan-tuan keluar. Ana nak menyatakan aku sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tak jadi masalah kalau kita tanya orang, sayang tak Nabi? Semua cakap sayang. Yang tak pernah mari masjid pun cakap sayang, yang tak pernah mengaji pun cakap sayang. Kerana soalan yang sepatutnya, sayangkah Rasulullah kepada kita? Rasulullah kenal tak kita tu? Saatnya kita berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita bimbang Rasulullah dia tak terima kita sebagai umat dia. Umat Muhammadkah kita ni? Sedangkan jauh dengan apa yang diajarnya, lain yang kita buat tuan-tuan. Ketika mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyeberangi sirat, wajib beriman, sirat terbentang luas, ribuan kaki menaik, ribuan kaki menurun, mendatar ribuan kaki dalam suasana kegelapan, api neraka di bawah sedang menjulang-julang. Umat Muhammad minum dulu di telaga Kautsar. Jom mari dulu, mari minum dulu. Yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setitis saja kalau kita minum di dunia ni, hilang dahaga kita sepanjang hayat. Lebih putih dari susu. Dengan rasa bangga tuan-tuan, kita pun bersama dengan umat Muhammad yang lain
mula mencedok dengan gayung-gayung yang daripada zambarjat, daripada intan berlian, mencedok di telaga Kausar. Tiba-tiba datang malaikat, diusirnya, pergi sana, jangan minum, pergi. Sampai ke akhirat kita dihalau pula, tuan-tuan. Sehingga Rasulullah menjadi sedih. Rasulullah ni, tuan-tuan, bangkit malam hanya nak mendoakan, ya Allah, sejahterakanlah umatku nanti. Tiap-tiap malam, tuan-tuan. Kita sepatutnya sayangkan orang yang jenis begini, tuan-tuan, kerana sayangkan umat dia luar biasa. Sehingga saat di penghujung nafas dia masih dia sebut ummati, ummati. Ada yang sebut solah, kalimah akhir daripada Rasulullah SAW. Masih dia ingat umat dia. Mana ada satu pemimpin bila nak meninggal dunia, rakyatku, tak ada, tuan-tuan. Tak ada, tak jumpa lagi. Tapi kita, tuan-tuan, bukan kita sinilah, alhamdulillah. Kita di luar sana, kita rasa tak siapa-siapa Muhammad ni. Rasulullah ni tak ada kaitan dengan kita, bukan saudara mara kita pun. Sebab itu bila ulang tahun anak kita, isteri kita, suami kita, kita surprise dengan kek-kek besar. Kalau umur 70 tahun pacak kek, pacak tu lilin tu. Bila kata toki, hembus dengan gigi-gigi terlepas, tuan-tuan. Tapi bila Rasulullah kita nak sambut ulang tahun Nabi, sesin pun tak keluar, tuan-tuan. Bukan setakat sesin kita tak infak untuk fisabilillah ni. Masa kita 30 minit di masjid pun kita berkira sangat untuk nak dengar apa cerita pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita bimbang. Mudah-mudahan tak berlaku, tuan-tuan. Besok ni bila matahari sejengkal, akibat sejengkal ni terpercik peluh-peluh kita ada sampai di bawah tapak kaki peluh. Ada yang sampai betis, tuan-tuan. Ada yang berenang dalam peluh mereka. Dalam keadaan itu 300 tahun berdiri kita, 300 tahun kalender sana, bukan kalender sini, tuan-tuan. 1000 tahun di dunia, sana baru sehari baru. Kita berdiri 300 tahun, tak ada sebutir nasi masuk, setitik air masuk dalam perut, dalam keadaan tak berpakaian. Ketika itulah kita cari mereka-mereka yang boleh menolong lagi. Seorang-seorang Nabi kita datang, wahai Adam, bantulah kami, syafaatkan kami. Adam kata, aku bukan tak nak tolong. Nanti Allah Ta'ala dia buka cerita makan khuldi, aku malu pada Allah. Habis semua minta tolong, akhirnya terpacullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita dah senyum nampak Rasulullah pun dah senyum dah. Tuan-tuan cuba bayang apa kita nak buat. Rasulullah ada depan kita ni, apa kita nak buat, tuan-tuan? Selama ni kita rindukan dia, kita selawat hari-hari. Hari ni ada depan kita, kita pasti berlari peluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu, tuan-tuan. Tiba-tiba Rasulullah tanya, kamu ni siapa? Siapa kamu? Selama ni aku dihina, dikarikatur orang pun kau tak pertahankan aku. Maulid aku pun kamu tak datang. Bila diteropong dalam rumah tangga, kamu tak amalkan sunnah dalam rumah tanggamu. Mu siapa? Kita dah mula dah, tuan-tuan, pucat lesi kita. Kerana balak yang paling besar bila Nabi tak mengaku kita umat dia, tuan-tuan. Nak pergi ke mana lagi dah di mahsyar. Sebab itu satu caranya, tuan-tuan, mari pertama sekali kita cuba mohon pada Allah, ya Allah, kurniakan aku halawatal iman. Beri aku, ya Allah. Kalau para sahabat bila Rasulullah tercampak dalam lubang dalam perang Uhud, tuan-tuan, patah gigi Nabi, tuan-tuan ya. Rasulullah naik dari lubang itu. Bila Rasulullah naik dari lubang, Rasulullah terdedah kepada pukulan-pukulan musuh. Sahabat menjadikan tubuhnya sebagai benteng. Soalan dia, kenapa sahabat sanggup buat begitu? Jadikan betisnya sebagai benteng tubuh mereka sehingga terpacak dengan anak panah dan tombak, ramai yang gugur syahid. Tuan-tuan, kerana cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seorang sahabat tuan-tuan terpacak anak panah betul-betul tepat mata sebelah kiri. Buat apalah susah-susah tuan-tuan ya. Rupanya kerana halawatul iman. Dia rasa manis cintanya kepada Allah dan Rasul tu, mengatasi cinta-cinta kepada yang lainnya dalam kehidupan di dunia. Tuan-tuan, pertama kita mohon pada Allah, ya Allah, Kau anugerahkanlah kami halawatul iman. Umur dah 80, 90, belum lagi ada halawatul iman. Bila sebut Nabi je pun tak berasa sangat. Tak siapa-siapa, aku pun tak kenal katanya. Tuan-tuan ya, tak ada kemanisan ya. Sebab tu Nabi pesan, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang mana kalau ada pada seseorang itu, dia dapat halawatul iman. Tak ada salah satu daripadanya, maka tidak ada halawah. Sebab itu bila semayang rasa berat tuan-tuan. Bila solat ni rasa Allah. Kena pula Pak Imam baca panjang pula. Lagilah tak ada rasa. Tak ada rasa lalu tuan-tuan ya. Semayang sunat tak buat, tak ada rasa. Kelazatan mengaji, membaca Al-Quran, berpuasa tak lazat. Rasa macam rutin aja, biasa-biasa. Jadi tradisi tuan-tuan. Maulid Nabi pun kita tak berapa nak ambil irau. Dah tahu dah ustaz tu nak cerita pasal apa tu. Kalau Maulid Nabi itu ceramah dah tahu dah ustaz nak cerita pasal apa. Lepas tu tak mari. Maka tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya, jom kita perbanyakkan lagi pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnati, atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang mana kalau kamu beramal, berpegang teguh, implementkan dalam kehidupan kamu 2 perkara ni, kamu tidak akan sesat. Lan tadillu, dah banyak kali ustaz sebut dah. Lan, huruf nafi abadah, selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Iaitulah kitab Allah dan sunnahku. Itu pun kena huraian yang panjang. Biarlah ustaz lain pula yang hurai tuan-tuan ya. Sejauh mana dah kita dengan kitab Allah ni? Jangan mengaji pun tak kerti-kerti lagi. Sejauh mana dah pengamalan sunnah? Dah amal sunnah belum? Dah. Mana? Ni isteri 4. Oh, isteri 4 sunnah. Hak lain tak ada lah tuan-tuan ya. Apa makna sunnah? Jom kita operate sikit. Sunnah dari segi bahasa ialah tariqun, jalan ataupun cara. Dari segi istilahnya ialah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin atau taqririn. Segala apa disandarkan kepada nabi, sikit-sikit nabi, sikit-sikit nabi, disandarkan kepada nabi. Sama ada perkataan jadi sunnah, apa nabi cakap jadi sunnah tuan-tuan, ataupun perbuatan nabi jadi sunnah, atau ikrar nabi jadi sunnah, ataupun nabi diam pun jadi sunnah. Lepas perang, waktu rehat, sahabat-sahabat pergi kejar biar wakdok tangkap. Rasulullah tengok aja, sahabat-sahabat tangkap biar wakdok, diam pun jadi sunnah. Dan termasuk juga ialah tingkah laku ataupun akhlak Rasulullah dimasukkan dalam kategori sunnah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita melihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat pengamalan kita pada hari ini, sunnah yang kita amalkan lebih banyak kepada sunnah-sunnah yang zahir belaka. Tak semualah tuan-tuan ya. Bila pakai serban rasa sunnah dah. Dah sunnah dah. Dah sunnah. Mana? Nampak ni serban. 3 serban. Lilit kepala 1. Sibai atas bahu 1. Ni dalam jubah ni ada 1 ekstra. Dah bersunnah. Ada kata pakai sugi tak kocek. Ni sunnah. Dah sunnah dah. Mana? Celak. Pakai celak. Kita lebih menekan kepada sunnah-sunnah yang zahiriyah. Tak elok ke ustaz? Elok, bagus. Kita suka pakai wangi-wangi. Yang Rasulullah suka, kita suka. Masalahnya hari ni tuan-tuan, apa yang Rasulullah suka, yang itulah kita paling tak suka sekali.
Rasulullah cerita tentang madu. Madulah, bukan bermadu. Rasulullah cerita tentang madu. Kita kata apa? Aku bukan tak nak madu tu, tapi bau dia nak muntah aku. Apa yang Nabi suka, yang itulah dia tak suka. Yang disuka satu je, kahwin 4 aja. Kahwin 4 tu kalau boleh nak kahwin 13 ikut sunnah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, semua ni sunnah zahiriah. Kita cubalah amalkan tuan-tuan. Sesekali pergi pasar cari serban tuan-tuan. Jom lilit serban. Ada satu surau lah setakat ni saya mengajar ustaz. Minggu depan ustaz datang, kita tak usah buka kitab. Jadi kita buat latihan lilit serban. Lilit serban, ada 5 cara lilit serban. Lilit ni cara Rasulullah lilit serban. Cintanya kepada serban, Rasulullah pakai serban. Ada orang tali leher, ni tali leher, ni tai ni tak reti lilit, malu. Dah tua-tua tak reti lilit tai ni, buat malu je, kata dia orang pejabat dia. Tapi serban tak reti lilit, tak malu. Tuan-tuan, sesekali lilit dah serban kita. Rasai macam mana solat lilit serban ni tuan-tuan. Belajar kita cara lilit ni macam mana. Jangan sampai mati tak reti lilit serban. Wajib ke? Tak wajib, sunnah aja. Rasulullah berjubah. Tanya, bila nak pakai jubah? Asyik pakai t-shirt dia semayang. Nantilah ustaz balik Mekah so. Balik Mekah so. Bila Mekah? Bulan 1, bulan 2 lepas PKP pergi umrah. Lepas balik umrah saya pakai jubah. Saya cakap kalau umur panjang. Kalau umur tak panjang, mati tak berjubah. Tak apa ustaz, Nabi tak tanya dah pernah berjubah. Oh pandai pula jawab tuan-tuan. Kita sayangkan Rasulullah, apa yang Nabi suka jadi kesukaan kita. Ini yang kita nak didik, latih diri kita. Rasulullah suka celak tuan-tuan, tu sekali pakai celak, ambil celak Mekah. Rasulullah juga wangi-wangi, sentiasa kita wangi tuan-tuan. Ya, kita bawa minyak wangi, jangan sekali busuk, jangan bagi busuk. Kerana Rasulullah suka wangi-wangi. Kalau Rasulullah berjalan dia mendada tuan-tuan, nampakkan semangat hebat. Tak ada dia meloyo tunduk ke bawah. Ngapa tunduk? Zuhud ustaz. Zuhud, apa benda zuhud macam tu tu? Nampak adik Serina Umar ada tengkingnya. Mendadalah kamu kalau berjalan. Ikut Rasulullah, nampak dia punya kehebatan dia, wibawa tuan-tuan. Tak jalan tunduk yang muka ketat tuan-tuan ya. Tegur dia orang, apa muka gitu? Zuhud ustaz. Bukan zuhud begitu. Tak betul tuan-tuan. Ya. Kita salah ikut tu. Kalau ikut Muhammad tak begitu jadinya. Tuan-tuan sekalian, lepas Rasulullah makan, dia akan jilat ujung jari. Jilat ujung jari. Bukan nak hari-hari, sesekali pakai sudu, tak apalah. Tak, kita nak makan roti canai cecah. Kita makan bubur, takkan nak pakai jari. Ya, gelak dia orang aja. Maka tuan-tuan sesekali jilat ujung jari. Ada saya tengok tu pelajar tahfiz, bukan tahfiz Pahang, tahfiz luar negeri Pahang. Jilat sampai ke siku. Sampai ke siku jilat. Saya tanya, dek, kenapa jilat sampai ke siku? Sunnah ustaz. Ni bukan sunnah, ni punah saya cakap. Sampai ujung-ujung jari je. Maka kita pun buat. Kenapa buat? Kerana Rasulullah suka buat. Maka kita dapat pahala sunnah. Bila tidur, Rasulullah akan tidur miring sebelah kanan, ikut kaedah Nabi ajar. Atau kita terlentang, silangkan kaki kanan letak atas kaki kiri, tangan letak macam dalam solat. Kaedah Nabi ajar. Ini semua yang zahir tuan-tuan. Tapi kita lupa. Kita lupa satu perkara lagi. Selain daripada berserban, berjubah hitam, Rasulullah juga diutuskan betulkan perangai itu tuan-tuan. Betulkan akhlak. Sebab tu Nabi sebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan. Kalau tak utus, tak payah Nabi. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mari kita upgradekan. Selain daripada kita berjubah cantik dah tu dah, selain kita bersorban, Rasulullah juga orang yang amanah, beramanah. Sebut amanah aja pun dah susah dah sekarang ni tuan-tuan. Tak tahu benda nak sebut bersatu pun tak kena, sebut amanah pun tak kena, semua tak kena dah hari ni. Beramanah.
Apa yang orang pesan ke dia, suruh pegang, suruh simpan, tak hilang. Macam itulah lebih kurang. Sampai orang kafir pun nak pergi keluar daripada kota Mekah tu, letakkan di rumah Nabi, ni tolong simpan duit koma ni. Dia tak percaya sama-sama dia. Muhammad dia percaya. Amanahnya Rasulullah. Tuan-tuan, perangai. Berapa banyak orang pakai jubah hitam hari ni ikut sunnah Nabi kononnya, tapi pelahap hak orang lain. Tak amanah. Tuan-tuan, Rasulullah SAW sekiranya dia bermusafir, jalan dengan sahabat-sahabat ni, dan apabila dia berehat di satu tempat, singgah satu tempat, kata adik sahabat yang pertama ni, ya Rasulullah, kamu duduk sini, duduk, rehat aja, tak usah buat benda-benda, biar saya yang, bila ada kambing nanti kami sembelih kambing, kemudian duduk situ, saya tukang lapah. Kata sahabat yang lain, kata adik Rasulullah, biar aku yang cari kayu api. Kata sahabat, jangan, kamu tu penat ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, kita sama-sama musafir, aku tak perlu tak perlu, maksudnya aku tak mahu dibezakan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maknanya Nabi mahu juga bergotong royong bersama-sama. Aku tak suka nampak berbeza dengan sahabat-sahabatku, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat seseorang yang diistimewakan dari sahabat-sahabatnya. Jadi tuan-tuan, begitu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada satu riwayat, walaupun ada yang mengatakan riwayat yang tak boleh diketengahkan, tapi kita ambil kebaikannya, kita positif lah tuan-tuan. Bila Rasulullah bangun di sebelah pagi, tengok-tengok ada sampah di depan rumah. Sampah, jiran buang sampah. Kalau kita beleber lah tuan-tuan, ingat alam flora ke kita ni. Rasulullah sapu sampah. Hari kedua ada lagi sampah. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Kena pula darah tinggi level 4 pula. Kita cari sampai ke rumah tu, buang sampah pula. Rasulullah sapu lagi tuan-tuan. Hari ketiga ada lagi. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Yang selesai lah, pagi-pagi dah bersampah depan tu. Siapa yang buang sampah ni wahai sahabat? Ada ya Rasulullah, jiran sebelah kamu tu. Ada yang mengatakan non muslim, ada sebut bukan non muslim tapi Yahudi. Kita ambil yang positif tuan-tuan ya. Maka Rasulullah diam aja. Esok tu tak ada sampah. Kalau kita rasa macam mana? Tak ada pula sampah pagi ni. Rasulullah tanya, ada nampak jiran tak? Ya Rasulullah, dia sakit. Oh, sakit. Kalau kita rasa macam mana tuan-tuan? Jiran yang tukang buang sampah hari-hari tiba-tiba sakit, macam mana kita rasa? Apadan muka. Itulah, buang lagi sampah kata-kata. Terus selalu balasan Allah Ta'ala beri, itu doa kita. Rasulullah ni dia ada kaedah lain tuan-tuan. Akhlak yang memang Allah Ta'ala bimbing betul. Berbeza dengan kita. Kalau kita sepak-sepak dia tuan-tuan, buang sampah merata. Hari ni tak usah buang sampah, lembu masuk laman ya, kita pepah lembu tu serupa kita pepah tuan, itulah tuan-tuan. Ni cerita perangai. Kalau perangai ikut nafsu kita, begini kita buat. Tapi Rasulullah dia ada tunjuk cara lain. Nak ikut mana sekarang? Nak ikut mana? Rasulullah pergi ziarah pula. Pergi ziarah lagi. Dah pergi ziarah, tanya lagi. Sakit? Ya, sakit tuan. Dah lama? Baru sehari. Dah makan belum? Belum. Tanya lagi, dah makan? Kalau kita berlantak situlah dia. Tuan-tuan, bila tahu belum makan, Rasulullah balik. Ya Humairah, panggil darling dia, masak sikit. Untuk apa? Jiran kita sebelah tak apa sihat. Kalau kita lah tuan-tuan hari ni, kita tanya isteri kita, jirannya suka buang sampah, kita masak untuk dia kalau sakit. Apa kata dia isteri? Bukan isteri sini, di tempat lain ni. Apa kata tuan-tuan? Apa barang nak masak adalah buang sampah ke laman kita. Kita pula nak masak pada dia. Tuan-tuan, Aisyah masak, sami'na wa ata'na masak. Dah siap masak, Rasulullah bertatang pergi hidang.
wahai tuan, makanlah, isteri saya masak. Apa jawab non muslim ni tuan-tuan? Dia kata apa? Saya tak larat nak suap. Kalau tuan-tuan lah dia jawab macam tu, macam mana tuan-tuan rasa? Dah lah dia buang sampah, bawa makanan pula, tak larat nak suap lagi, kita blanket kan dia. Tuan-tuan ya, nak cerita perangai ni perangai wahyu tuan-tuan ya. Rasulullah suapkan ke mulut dia tuan-tuan ya. Dan di hujung ceritanya dia mengucap syahadah sebab perangai Rasulullah. Hari ni terbalik, orang tengok perangai orang Islam menyampah tuan-tuan ya. Dia kata kamu nak tengok ahli neraka tu, tengok si fulan si fulan, bukan sini tempat lain tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, bila datang je Maulid Nabi ni, peluang kita untuk perbetulkan diri kita masing-masing. Macam mana perangai kita dengan jiran, dan jiran kita pula macam mana perangai dia dengan kita. Macam tu, sama-sama sambut Maulid Nabi tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila solat jamaah, bunyi Rasulullah ni sikap dia lagi boleh ringankan beban orang, ringankan lagi begitu. Bukan sikap dia lagi susah, kita bagi susah lagi, dah. Bukan itu perangai dia. Maka kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ma'al jamaah falyukhaffif. Apabila kamu solat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankan. Fihimul kabir, di belakang kamu tu ada orang tua, lama sikit berdiri krem kaki dia ya. Wadda'if, ada orang yang lemah, dia boleh berdiri 5 minit 10 minit je. Lepas tu datang gaut-gaut dia, pak gaut, mak gaut datang belakang. Jadi bertimbang rasalah kamu sebagai pemimpin, falyukhaffif fi'il amar, naklah kamu ringankan solat, ringankan bacaan. Sebab tu Rasulullah sebut faqra ma tayassara minal Quran. Boleh ayat pendek lah, maka Rasulullah ajar kita ya, supaya fahamlah bahawa di belakang itu ada jemaah kamu yang lemah, wal hajah, ada jemaah kamu yang ada hajat. Ni kejap lagi lepas isyak nak ambil gaji ni, isteri anak-anak dah tunggu dekat rumah ni nak terima gaji, nak merasa gaji pak dia. Maka ada ya, minta maaf lah, mungkin sini tempat lain lah tuan-tuan ya. Maka kita beratkan jamaah, maka sikap akhlak Nabi dia tak memberatkan tuan-tuan umat dia lah, boleh ringankan lagi. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pernah satu ketika Muaz bin Jabal dia jadi imam. Saya nak kaitkan dengan yang tadi tuan-tuan ya. Muaz Shalla Mu'azz bin Jabal al-Ansari li ashabil Isya, semai Isya. Fatawala alaihim, panjang dia baca. Ini yang Rasul, yang maksudnya tadi akhlak Nabi selagi boleh meringankan, ringankan. Bukan konsep hati kita lagi susah lagi, jangan. Mana kita tidak berakhlak sebagaimana ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawala alaihim fansarafa rajulun, tiba-tiba antara ramai-ramai jemaah ni ada seorang mufarraqah, lama sangat, lama baca. Dan jemaah pun kena faham lah, takkan baca surah Ma'un pun dah rasa lama sangat. Baca surah Ma'un pun lama apa balik, kata orang. Sabarlah sikit ya. Ni kalau baca 3 muka halaman daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, 3-4 muka lepas tu ya betul jemaah mula dah ya, mula dah menggaru sana menggaru sini, goyang sana goyang sini, dah tak tahu nak baca apa, pandang ke depan tengok ya kutipan minggu ini baca semua tuan-tuan, baca iklan-iklan lah ke dah. Akhirnya jadi berat pada jemaah. Baik, apa cerita ni tadi ni? Fansarafa rajulun minna, dia solat seorang-seorang, dia mufarraqah. Fakhbir Mu'az, lepas mayang ada jemaah yang beritahu, wahai Mu'az, mu tadi baca panjang sikit tadi ni, ada jemaah yang mufarraqah. Apa kata Mu'az? Innahu munafiq. Cepat-cepat Mu'az kata munafik tu.
Mufaraqah, tak tentu hala ya. Falamma balagha dhalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila satu ketika terdengar ke telinga Nabi ya, yang dikatakan laki-laki yang mufaraqah ni tadi, dia kata munafik, kata-kata Muaz itu sampai ke telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun panggil Muaz, fa akhbarahu ma qala Muaz, fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marahnya tuan-tuan, sehingga hadis sahih riwayat Muslim mengatakan, kami tak pernah tengok Rasulullah wajah dia semarah ini kepada Muaz. Sebab Muaz ni memang Rasulullah sayang dia, sehingga Nabi sebut ana uhibbuka ya Muaz, aku cintakan kau wahai Muaz. Sebab tu marah sikit-sikit ni tuan-tuan, nampak macam nak berlari dah, tak sebenarnya, sebab dia terlampau sayang kepada Muaz. Maka marah sangat muka Rasulullah nampak situ. Lalu Rasulullah mengatakan, aturidu an takuna fattanan, Muaz, engkau ni nak menimbulkan fitnah ke? Marah Nabi, engkau ni nak menyebabkan orang makin lari daripada agama ni. Idza amintan nas, Muaz, dengar sini, kalau kamu nak jadi imam kepada jemaah yang ramai, faqra bisyamsi wa duhaha, baca wasyamsi wa duhaha, clear. Nabi tak sebutlah clear tu, saya tambah. Mana baca yang pendek, Rasulullah cadangkan yang pendek-pendek. Sebab ni jemaah Korea ni tua-tua belaka. Kita sini tua-tua tak? Tak tuan-tuan, nampak muda lagi ya, ganteng-ganteng lagi nampaknya. Ni jemaah dia belakang ni tua-tua belaka dah. Maka Rasulullah cadangkan, faqra bisyamsi wa duhaha idza aminta an-nas ya Muaz, wasabbih isma rabbikal a'la, baca hak yang itu tu ya, waqra bismi rabbikal ladzi wal laili idza yaghsha. Apa cerita tuan-tuan ya? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi dah masa kita. Satu hari Rasulullah balik daripada berdakwah, dia balik lambat, balik sampai rumah lambat. Lalu ketuk pintu, Assalamualaikum. Aisyah tidur di dalam, tak kedengar bunyi Assalamualaikum. Kalau kita lah tuan-tuan ni darah tinggi, bukan kita sini tuan-tuan, jangan perasan lah. Beri Assalamualaikum, tak buka pintu, kita dah letih, sejuk, berhujan, berembun kat luar. Apa jadi tuan-tuan? Naik nafsu kita tendang ke pintu tu, terbelah dua tuan-tuan. Esok pagi kita juga yang tukang betul kan tu. Tapi cerita perangai Rasulullah bila lambat, Rasulullah pun dia rungkaikan serban dia. Mana Nabi pun pakai serban, buka serban elok-elok, dia buat macam kapet tu depan pintu. Rasulullah tidur depan pintu tuan-tuan. Dan menjelang tengah malam, pagi lah itulah, bila Aisyah duk raba sebelah, tak ada suami dia, mana pergi pula lah suamiku ya Rasulullah. Baru teringat la ilaha illallah, cepat-cepat dia berlari ke pintu tuan-tuan. Dan bila dia buka pintu melihat Rasulullah sedang tidur, bangkit ya, Rasulullah tidur di pintu. Agak-agak tuan-tuan, apa kita nak cakap dengan isteri hak ketuk pintu tak buka ni? Kita maki habis-habis tuan-tuan. Tidur mampus kita, itulah kalimah mula-mula tuan-tuan. Aku gedor pintu pun tak dengar, sejuk, aku tahu tak kat luar ni. Masa itulah kita berebel tengah pagi ni tuan-tuan. Tetapi Rasulullah dia ada cara lain pula. Dia minta maaf dengan Aisyah. Bila Aisyah terkejut tengok suaminya tidur di luar pintu, Rasulullah minta maaf pula. Maafkan abang, maafkan kanda katanya. Kenapa? Aku biarkan kamu tidur kesejukan seorang-seorang diri di dalam sana. Seolah-olahnya kita nampak Islam ni tak agresif, betul tak tuan-tuan? Lawan kenapa biar kasar sikit. Orang perempuan ni tak boleh lembut-lembut lah, lebih kurang gitulah tuan-tuan ya. Tapi Rasulullah ni tuan-tuan, apa benda yang dia buat ni tidak lain daripada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak iktiraf. Aisyah nak minum, tuangkan air dalam gelas, kita tak iktiraf yang itu tu Allah yang ajar, tak iktiraf. Sebab tu kita tak buat. Rasulullah tolong cedokkan nasi bila Aisyah nak makan, kita tak iktiraf benda tu daripada Allah. Itu pandai-pandai Muhammad dia buat itu. Orang takut bini macam itulah.
Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, mari sama-sama kita tiru cara Nabi kita Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tanda dia sayangkan aku. Barang siapa yang sayangkan aku, ma'ya fil jannah, akan bersama denganku di dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita tengok seolah-olahnya manusia semakin hari kurang sabar dia. Tak sabar dah. Asal sikit nak melenting marah, berpecah terus tuan-tuan ya. Tak kata siapa-siapa lah ya. Kadang-kadang kita pun sama-sama juga jadi begitu. Kenapalah ya Allah, cepat sangat hilang kasih sayang sama-sama kita. Seolah-olahnya kasih sayang ni telah Allah sentak daripada jiwa-jiwa orang Islam semuanya. Yang muncul ialah kebencian demi kebencian. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, kita ambil satu lagi cukup lah ya. Bila Rasulullah SAW dia teringin nak makan bubur. Yang ni ustaz lain semua cerita dah, kita ulang untuk kali yang ke-300 kalinya. Mudah-mudahan kita ingat. Teringin nak makan bubur. Dan bila Aisyah masak bubur siap, waktu dia isi putih garam dengan putih gula tu, dia menung tuan-tuan, menung. Aisyah ni dia menung kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang Rasulullah ajak lumba lari. Kadang-kadang tengah hadap makanan pun dia menung, sehingga Rasulullah ambil roti tu tepek ke muka dia. Nampak macam lawak bodoh je tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi wujudkan suasana tu dalam rumah? Mesti ada sebab. Dan siapa yang buat, dia dapat markah lebih. Wajib ke ustaz? Tak wajib. Namanya sunnah. Tapi siapa yang buat, dia dapat nilai tambah dalam hidup dia. Habis dah masa kita. Tuan-tuan dah tahu dah apa keputusannya tu tadi kan? Makan bubur asin tu ustaz dah cerita, betul tak? Dah. Tak perlu saya lanjutkan? Perlu tak saya lanjutkan lagi? Perlu lagi. Masa habis dah tu ya. Okay, saya landing elok-elok tuan-tuan ya. Kemudian kalau kita lah, bila Rasulullah dia rasa bubur tu bapak masin ni tuan-tuan, kalau kita lah masin-masin macam tu, apa kita buat? Kalau kita kurang sabar tuan-tuan, kau mari sini Esah, nama pula isteri Esah, mari sini Esah, kahwin 40 tahun buat bubur tak erti. Itu paling tidak kalimah kita. Itu yang tahan sikit. Yang tak apa tahan ni tuan-tuan, meja makan tu dicampak keluar. Hak Hogan pula isteri dia, Undertaker tuan-tuan, meja tu diangkat, lambung keluar. Ataupun periuk tu lempar ke tingkat dapur rumah, ayam itik bertempiau lagi. Ceritanya apa tuan-tuan ya? Rasulullah dia ada cara lain. Dan cara tu dia tak buat pun tak apa, masuk syurga juga. Tapi dia buat tu untuk apa? Benda-benda remeh, benda kelakar kecil-kecil ni macam mana? Remeh temeh. Supaya umat aku buat, supaya umat aku percaya adanya di sana Allah Ta'ala akan berikan barakah dalam kehidupan dia. Rumah tangga ni bukan atas kita ni, kita bahagia, tak, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masukkan dengan sunnah dalam kehidupan berumah tangga. Ada orang dah lama berumah tangga tuan-tuan, masuk pintu depan sampai pintu dapur ke belakang, tak nampak sebagai sebuah keluarga Muslim yang sebenar. Tak nampak. Sangat menyedihkan tuan-tuan dia. Dan bertangguh-tangguh, esoklah tuan-tuan dia. Akhirnya maulid Nabi pun sampai lagi. Tahun depan belum tentu maulid Nabi kita sempat. Maka tuan-tuan amalkan. Balik semula pada cerita tadi, dipanggil, ya Humairah. Tuan-tuan, kalau dah bagi masin bubur tu, nak panggil isteri Darling lagi tak? Darling, mari sini. Ada harapan tak tuan-tuan? Bubur masin, nak panggil isteri Darling lagi? Tak ada harapan lah tuan-tuan. Rasulullah dipanggil, ya Humairah, mari sini wahai si pipi merah. Kenapa wahai suamiku ya Rasulullah? Dipanggil pangkat suami dia. Suamiku ya Rasulullah, dah lama kita tak makan bersuak-suak ya katanya. Dia beri cerdik tuan-tuan ya. Dia bagi idea. Lama dah kita tak makan bersuak. Benda remeh je. Tuan-tuan ingat lagi tak makan bersuak tu? Ustaz cerita makan bersuak. Tuan-tuan ingat lagi tak makan bersuak? Makan bersilang tu tuan-tuan, beradab. Kan kita suak ke mulut isteri, isteri suak ke mulut kita. Ada gambar tu. Siapa yang lupa, buat kahwin sekali lagi. Ataupun tengok gambar hitam putih dulu ni. Tuan-tuan, kata Dek Humairah ni tadi, iyalah bang, teringat kita tak pernah makan suak-suak lagi ya. Lama dah.
Romantisnya Rasulullah ni tuan-tuan, tak nampak garang, muka pun manis, sentiasa senyum. Dia memaparkan perangai orang Islam yang sebenar. Lepas tu bila tanya, apakah akhlak Aisyah wahai Ummul Mukminin, bagaimana perangai Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu menterjemahkan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana melayan isteri, bagaimana bagaimana tu. Baik tuan-tuan, balik semula kepada rumah tangga Nabi SAW. Kemudian kata adik Humairah, macam mana pun biarlah adinda yang suap kanda dulu. Dia Nabi, aku juga yang dulu. Nabi tak cakap macam tu, saya tambah. Dah lah masin terangkat kening tuan-tuan, aku pula yang kena sekali lagi. Nabi tak khabar gitu, saya tambah. Lalu disuaplah ke mulut Rasulullah, tuan-tuan, sabar, senyum, masin pun balik kita orang faham. Padahal kita boleh derek masin ni, tak tahu-tahu lagi bolehnya tuan-tuan. Itu isteri aku punya pasal lah, aku yang mengorak dia dulu, aku hantar pinangan dia dulu, aku yang kahwin nikah semua duit aku, suka hati akulah nak buat apa isteri aku. Begitulah orang hari ni. Dan bila giliran Rasulullah menyuap ke mulut Aisyah tuan-tuan, dia barulah terangkat kening dia, masin bang. Itulah nak ngabar ke tadi tu, bubur awak buat ni masin, serampang banyak mata tuan-tuan. Ni yang jenis ni, setakat ni yang saya jumpa lah tuan-tuan ni. Saya tanya Ajah, ya Ajah dah 10 tahun dah tak ada suami, kenapa tak kahwin lagi ke? Saja-sajalah kita ngusik-ngusik ni, tak kahwin lain ke? Tak ada ke orang masuk Minang? Ada ustaz, ramai masuk Minang. Dia kata Tompat tu masuk Minang saya. Oh, Tompat masuk Minang dia. Tapi ustaz, kalau saya kahwin lain tak sama dengan suami saya yang dulu. Ni dia tuan-tuan, ini yang Rasulullah buat ni tuan-tuan ya. Dia takkan jumpa dah suami yang jenis macam tu. Bila nak tegur bubur termasin, dia tak pelempang tuan-tuan, serampang banyak mata. Hebat suami yang begini ni, sabarnya dia tuan-tuan ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ni tuan-tuan tidak sia-sia di hadapan umat dia, mesti dapat nilai tambah. Jadi saya ingat sampai di sini saja dulu tuan-tuan. Saya ingat ada dah kot kuliah-kuliah Maulid Rasul SAW. Saya cuma menambah-nambah lagi, kata orang tu rencah-rencah lagi, supaya kita lebih lagi semakin sayang dan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Saya simpulkan tuan-tuan ya. Yang pertama sekali, jangan lupa ada yang sebut dalam kubur besok malaikat bawa, kamu kenal tak lelaki ni? Ada yang kata bukan dalam kubur, nanti di mahsyar. Tak kisahlah mana-mana pun tuan-tuan ni, kamu kenal tak siapa ni? Kalau kita tak pernah mesra sunnah, tak pernah apa benda pun sunnah Nabi yang kita amal dalam hidup ni, kita tak dapat jawab. Toh siapalah lelaki ni aku tak kenal. Padahalnya itulah baginda Nabi SAW tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kita besok nak minta syafaat Nabi. Memang kita sayang Nabi, masalahnya Nabi tak kenal kita. Sahabat tanya, antara ramai umat-umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, macam mana kamu kenal umatmu wahai Muhammad? Betul tak? Masuk akal juga. Macam mana Rasulullah nak kenal umat dia? Pertama, dari wuduk ya. Sebab tu tuan-tuan, amalan yang terbaik, wuduk jangan batalkan. Kalau boleh sepanjang hari kita ni jangan batal wuduk kita. Bila kentut berlebuh makan buah kedua makan apa tuan-tuan, ambil air semayang semula. Ustaz, asyik kentut ya. Asyik kentut, ambil wuduk lagi banyak pahala. Risau ke kentut tuan-tuan ya. Tuan-tuan, pastikan wuduk kita. Nak sedap lagi semayang sunat wuduk, sebagaimana amalan Bilal bin Rabah. Satu ustaz lain lah cerita. Jadi tuan-tuan, jangan besok ni Nabi tak kenal kita. Laisa min ummatik, kau bukan umatku. Tuan-tuan, nak ke mana lagi kita? Balak paling besar bila Nabi tak mengaku kita umat. Tu ada hadis-hadis Nabi tu, buatlah pengajian, panggil ustaz, buat pengajian hadis-hadis tu. Laisa minna, bukan dari kalangan umatku, bukan dari kalangan kami, kata Nabi tu. Hadis tu kita kena buat pengajian tu. Contoh, bukan dari kalangan umatku mereka yang memberi rasuah dan menerima rasuah, bukan umatku, kau bukan umat aku.
Bukan dari kalangan umatku lelaki-lelaki yang menyerupai wanita yang menyerupai lelaki, bukan umatku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan tu, kita kena berwaspada tuan-tuan. Yang ketiga, Telaga Kautsar, jangan lupa. Janganlah kita termasuk kelompok yang dihalau, yang diusir. Dan kelompok yang dihalau ini akan dicampak ke dalam neraka Jahannam, na'udzubillah min dzalik. Dan ya akhir sekali, kita sambut ulang tahun Nabi. Biasanya kita sambut ulang tahun ni bagi yang hidup, kan? Tapi kita ni sambut Maulid Nabi SAW. Orang nak kata 100 kali bid'ah bin lantak situlah tuan-tuan ya. Dengan adanya dalam takwim tu ada Maulid Nabi, sekurang-kurangnya kita ingat juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling penting, sejauh mana jarak kita dengan Rasulullah. Hari ni ada berselawat tak 100 kali? Belum start buat. Balik kan lepas main syak, duduk-duduk depan TV tu selawat lah. Allahumma salli. Betulkan selawat. Sebutan selawat tu betulkan. Allahumma, mim bersabdu, wajib gunnah, dengungkan. Jangan sebut Allahumma salli, ikut dah kita je tuan-tuan ya. Allahumma urut sad bukan sin. Salli ala, sama ada tak pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina, boleh belaka. Jangan berkelahi, jangan bergaduh. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh belaka. Wa ala ali, bukan alihi, ali alif dengan lam keluarga. Wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, banyakkan kita satu hari lebih 100 kali. Ya Rasulullah, aku sayangmu ya Rasulullah. Kita kalau sayang seseorang, kita banyak kali sebut, betul tak tuan-tuan ya? Kita sayang Rasulullah, kita banyakkan sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita angkat syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah, kejap lagi nak sembahyang, wa asyhadu anna Muhammad, sebut nama Muhammad tu. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah ni tuan-tuan, ke Madinah ni tuan-tuan, bayangkanlah kubah makam Rasulullah tu, biar ada rasa sikit, ya Allah sebabnya dadaku, gitu tuan-tuan. Asyhadu anna Muhammad, bayangkan kekasih Allah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situ. Ya, ada yang dah sampai sana kena balik pula pasal PKP ni. Batal habis travel, pulang balik duit. Dah ya, seolah-olah Allah tak sudi, Rasulullah tak sudi kita ziarah makam dia lagi. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, kita berjumpa lagi insya-Allah. Maaf tuan-tuan ya, termakan waktu yang agak lama tuan-tuan berada di sini. Mudah-mudahan panjang umur kita, moga rezeki dapat kita bersama lagi insya-Allah. Kita teruskan dengan solat berjamaah Isya. Dan jangan lupa tuan-tuan, buatlah solat ba'diyah Isya itu. Kan ada setengah orang dia tengok aja orang sembahyang ba'diyah. Kali ini kita jangan jadi penonton pula. Kita pula bangun bangkit, semua orang layak untuk solat ba'diyah Isya itu kita buat tuan-tuan ya. Terlebih rajin sekarang kita buat 2, balikkan tambah 2 lagi, jadikan 4 ba'diyah Isya tu. Hebat-hebat kita sebab kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.